Cuma menggeleng. Tapi ingat Bari, aku cuma simpuk sikit je, lepas tu aku pas kat kau. Pandai-pandailah kau mengayatnya. Aku beri ingatan. Aku tak mahu selepas ni budak tu datang pejabat hari-hari nak jumpa, nak borak. Mampus aku. Assalamualaikum. Korang bersama dengan aku, Wool aka Dr. Wool dalam segmen Comic Surgeon. Aku nak ucapkan terima kasih kat korang yang masih setia menonton video-video daripada channel GGTV. Untuk video kali ni, aku nak ajak korang sama-sama dengan aku kita bedah cerpen Cinta Piala Malaysia siri ketiga. Siri pertama dah selesai, siri kedua dah selesai. Siri ketiga, kalau korang nak tahu apa yang terjadi kat siri ketiga ni, korang kenalah watch video ni sampai habis. Untuk cerpen siri ketiga ni, kat mana korang boleh baca? Korang bolehlah dapatkan dalam majalah Gila-Gila episod 825 ataupun korang bolehlah baca terus secara online dekat dalam apps GG Comics. Okey, jadi untuk sesiapa yang tak ada majalah, aku syorkan kat korang, tak payahlah susahkan diri korang, tak payahlah risikokan diri korang untuk keluar di musim-musim RMO ni. Lebih ramai yang dengar duduk rumah, lebih cepat kita dapat hapuskan COVID-19. Jadi stop penyebaran virus. Okey, kita balik semula pada bedah cerpen ni. Sebelum aku mula bedah cerpen, aku akan flashback sikit apa yang terjadi dekat siri 2 untuk korang yang ketinggalan. Jadi, aku akan flashback sikit apa yang terjadi dekat Cinta Piala Malaysia siri kedua. Kalau korang ingat, dekat siri kedua, dekat dalam situasi ni ada dua watak, iaitu watak Bari dan seorang lagi adalah watak Joe. Diorang dua ni adalah kawan baik, kawan sepejabat. Yang Bari ni minta tolong dengan Joe ni untuk usah satu awet ni. Awet tu bekerja dekat pejabat insurans berdekatan dengan pejabat dia. Jadi dia pun pujuk-pujuklah si Joe ni macam mana nak try awet tu, macam mana nak dapat awet tu. Dan si Joe ni mulalah rasa sebersalah dengan diri dia, sama ada nak tolong ataupun tidak. Dan akhirnya si Joe ni tolonglah si Bari ni. Atau kalau korang nak tengok lebih detail apa yang terjadi kat siri 2, korang kenalah watch video yang sebelum ni. Untuk siri ketiga ni, apa yang terjadi? Jom kita bedah cerpen ni. Jadi sebelum aku mula bedah cerpen ni, aku akan kenalkan dulu siapa penulis dan siapa pelukis untuk siri ketiga ni. Penulis untuk Cinta Piala Malaysia siri ketiga ni adalah daripada Jolie dan pelukis dia adalah daripada Phenomenon. Okey, sebelum aku mula membaca, aku akan review sikit lukisan yang Phenomenon lukiskan. Okey, lukisannya mempunyai strok yang unik bagi akulah. Dia mempunyai identiti tersendiri. Lepas tu dia punya tona warna yang hebat. Kalau korang tengok kat dalam ni, dia gambaran dia hanyalah warna hitam dan warna putih, tapi dia melukiskan ekspresinya tu menjadi real. Kalau korang baca, korang tak perlu pun baca dialog dia, korang hanyalah tengok gambaran, korang boleh tahu seluruh isinya. Lebih kurang macam tu lah, tapi korang mesti kena baca juga dialog ni untuk lebih detail. Okey, jadi kita bolehlah start baca cerpen sekarang. Aku nak korang sama-sama dengan aku. Jom kita bedah cerpen. Mak oi, lengkap. Mana kau dapat? Kalau dah berkenan, dah tentu aku akan usahakan. Bari gelak besar. Kau boleh tolong kan? Bari minta kepastian selepas berhenti dari gelak sakan. Aku tengok lagi budak tu. Dia tengah makan dengan 2-3 orang kawannya. Kawan sepejabat aku rasa. Dari biji mata budak yang Bari gila itu, aku rasa tidak ada masalah langsung untuk aku himpit. Cuma aku takut silap-silap himpit yang tersangkut kat bahu aku. Itu yang aku tak nak. Kalaulah perkara itu betul-betul terjadi, aku dah agak akan ada dua perkara yang berlaku. Pertama, dah tentu Bari akan marah dan mungkin dia akan mengamuk dan tak mustahil dia langsung tak nak berkawan dengan aku. Yang kedua, aku kasihankan kat diri aku. Apa kata pun, aku akan tolong Bari.
Cuma kena hati-hati jangan sampai jadi mimpi ngeri. Okey Bari, bila budak tu dah belah, yang kita ikut dia. Bari cepat-cepat suruh tangan hendak bersalam. Aku menyambut tangannya. Terima kasih Jo. Macam ni lah baru boleh panggil kawan. Bari tersengih. Aku cuma menggeleng. Tapi ingat Bari, aku cuma himpit sikit je. Lepas tu aku pas kat kau. Pandai-pandailah kau mengayatnya. Aku beri ingatan. Aku tak mahu selepas ni budak tu datang pejabat hari-hari nak jumpa, nak borak. Mampus aku. Sebenarnya, pengalaman banyak mengajar aku pasal tu. Aku pernah ada seorang teman yang bekerja berhampiran pejabat aku. Oleh kerana dia melabelkan dirinya sebagai peminat gila-gila dan juga sebagai peminat aku pun layanlah bagai nak rak. Tambahan pula, rupanya pun boleh tahan. Taklah nampak macam rak buku. Kalau rak buku okey, kalau rak sasa macam ni? Rak kasut lagi teruk, rak buku okey lagi. Layan punya layan, dia sudah mula perasan. Mula-mula setakat borak dekat warung. Lepas tu, dia sudah mula berani panjat pejabat aku. Sampai 2-3 jam nak layan dia bercakap. Lama sikit, dia minta aku tolong belikan novel dan barangan gila-gila dengan harga staff. Okey lagi, aku sanggup lagi. Bila cashier tu tanya, aku kata barang anak saudara. Lama juga dia buat macam tu. Kalau betul lah aku beli barang untuk anak saudara, dah tentu aku ni akan jadi bapa saudara paling baik dalam abad ni. Bila dia semakin kancing, aku pula semakin runsing. Lagi merungsingkan dan yang paling aku tak tahan bila setiap kali gila-gila keluar, dia minta komplimen. Setakat minta tu aku tak kisah, aku memang dapat 2-3 naskah gila-gila percuma. Yang tak tahannya, dia suruh aku hantar ke pejabatnya. Cis, dia ingat aku dispatch ke? Orang ni dah lah. Mungkin dia, Joe ni mungkin seorang karyawan ke apa kat dalam gila-gila. Lepas tu kau dah lah, dia bagi komplimen free dekat perempuan ni. Perempuan ni siap suruh jadi dispatch, hantar majalah tu kat pejabat dia. Tak gila ke? Okey, Joe, dia nak belah tu. Bari memotong lamunan aku. Perhatian, aku kini tertumpu kepada budak perempuan yang Bari gila tu. Ingatan aku pasal budak perempuan tu tadi terus hilang. Samalah hilangnya dia selepas aku memberitahunya aku sudah berkahwin dan 3 orang anak. Tak tahulah apakah cara aku menipu untuk menyelamatkan diri daripada terus berdosa itu salah atau tidak. Oh, apa pun selepas itu dia langsung tidak menghubungi aku. Jadi kat sini yang si Joe ni dia terpaksa tipu perempuan tu, perempuan yang dia pernah hayat lu. Yang minta komplimen tu. Dia dah tipu budak perempuan tu yang mengatakan dia ni pernah kahwin dan mempunyai 3 orang anak. Dan perempuan tu pun ciao. Jom, aku dah bayar. Bari bingkas bangun. Aku turut bangun. Budak perempuan berpinggang sebesar biola masih tidak berapa jauh. Dari pandangan belakang sekali lagi, aku menggelengkan kepala. Apalah yang membuatkan budak Bari ni gila sangat kat budak perempuan tu? Aku bercakap sendiri. Jomlah, cepat sikit. Bari tarik tanganku sambil dia mempercepatkan langkahnya. Aku terpaksa panjangkan sedikit langkah kakiku. Selang 2-3 langkah lagi, aku akan menyaingi budak yang Bari gila itu. Dia masih berjalan dalam kumpulannya, macam anak itik bisik hatiku. Dan bersambung. Untuk pengetahuan korang semua, budak perempuan ni nama dia Easy. Macam dalam seri 2 aku kata kan, aku pernah cerita. Nama dia Easy. Sampai siri ketiga masih tak dapat lagi try si Easy ni. Nama tu Easy macam aku cakap kan. Okey. Jadi setakat itu cerpen Cinta Piala Malaysia siri ketiga. Jadi ada sambungannya. Kalau korang nak tengok apa yang terjadi dekat siri 4, korang kenalah nantikan kat video seterusnya. Untuk cerpen dan komik yang lain, korang bolehlah dapatkan kat dalam majalah gila-gila ataupun FGG Comics. Okay, sebelum aku akhirkan video aku ni, macam biasa, aku nak ingatkan korang, jangan lupa subscribe channel GGTV dan hit button like untuk terus support kami. Stay tune.